Hai, Assalamualaikum. Saya Nizam Zanel. Saya daripada unit foto, daripada bahagian unit foto library Jabatan Penerangan. So, terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua yang hari ini sudi melapangkan masa untuk menonton siaran kita pada hari ini. Saya hari ini akan membahaskan satu tajuk mengenai teknik-teknik fotografi, okey. Yang teknik-teknik yang kita nak bahas hari ini cuma teknik-teknik yang mudah saja, yang senang-senang, yang sederhana-sederhana saja, okey. Yang kedua, saya akan bahaskan mengenai teknik suntingan menggunakan aplikasi yang ada dalam phone kita. Okey, baik. Bila kita bercakap pasal fotografi ni, pertama yang kita akan fikir dalam kepala kita mesti kita fikir pasal kamera, pasal flash, kan? Pasal tripod, pasal lighting, laptop, memory card dan sebagainya. Sebenarnya, apa yang saya nak buat hari ni, kita nak santai saja. Saya tak nak pakai semua equipment ni. Yang kita nak pakai cuma yang ada dalam poket kita sekarang ni, iaitu telefon. Okey? Kenapa kita hari ni pilih tajuk smartphone? Pertama, saya diberi tajuk pasal smartphone lah. Yang kedua, sebab dia mudah. Semua orang ada smartphone dalam poket dia yang dia bawa ke mana-mana, okey? Yang kedua, lagi satu, sebab dia mampu milik. Semua orang ada telefon. Okey, lagi satu, dia mudah untuk dikendalikan, dia pantas. Bila kita shoot, kita boleh terus share. Lagi satu, dia punya banyak aplikasi dalam phone ni. Baik, seterusnya, apa yang kita perlu buat? Kita mestilah ambil tahu pasal phone kita. Adakah anda semua kenal dengan phone anda sekarang ni? Sama ada Android ataupun iOS, okey? Semua ni bergantunglah kepada kemampuan ataupun cita rasa masing-masing, okey? Sebenarnya tujuan dia sama je, untuk menghubungkan. Okey, baik. Bila kita bercerita pasal fotografi, sebenarnya dia ada banyak teknik-teknik yang boleh kita buat untuk kita apply dalam penggambaran kita sebenarnya. Antaranya macam aperture, shutter speed, white balance, exposure, rule of third, panning. Banyak lagi kalau saya nak cerita semua tu, saya ingat macam tak cukup masa lah bagi saya. So yang penting sekarang ni, saya akan cerita yang basic, betul-betul basic dalam kita mengambil gambar. Ini sebenarnya benda ni yang paling asas sebelum kita nak ambil gambar, yang kita perlu tahulah. Saya akan ambil satu teknik saja daripada banyak-banyak teknik yang saya ceritakan tadi. Saya akan ambil teknik yang paling asas, yang paling penting dalam kita mengambil gambar, iaitu teknik rule of third, okey? Sebenarnya rule of third ni, kalau kita perasan, dia adalah asas dalam kita membentuk komposisi dalam fotografi. Sebab apa? Sebab dia menentukan kedudukan subjek yang kita nak ambil gambar tu, sama ada seimbang atau balance. Kita nak buat dia lagi menarik bila kita ambil gambar. Alright? Lagi satu, tujuan dia sebenarnya untuk kegunaan grafik juga. Okey, baik. Sebelum tu, kita kena tengok dulu setting kamera kita dalam phone ni. Kalau tuan-tuan ada phone sekarang, cuba buka kamera dia. Okey, kemudian kita tengok pada format kamera tu. Kita tengok pada, kalau perasan dekat atas kamera tu, dia ada tulis 4:3, 1:1, ataupun 18:9. Ada yang lagi besar lagi, 19:9. Okey, yang seterusnya kita tengok pada mood yang kita nak ambil gambar ni, sama ada dia mood manual ataupun mood auto. Okey, yang mood manual ni sebenarnya dia lebih kepada pro mode ni, sebab kita kena setting dia punya white balance, aperture, shutter speed, ada sebagainya lah. So kalau boleh, untuk kali ni kita pakai format auto lah, sebab saya tak nak kita habiskan masa untuk kita cerita lebih detail pasal format pro tu. Okey, seterusnya kita tengok pada setting flash. Setting flash ni sebenarnya dia ada flash tu auto ataupun manual auto ataupun tanpa flash. Okey, kita kalau boleh kita pakai untuk gambar kali ni kita buat mode tanpa flash lah. Seterusnya kita tengok pada dia punya storage, sama ada dia disimpan dalam phone kita ataupun melalui memory card. Alright. Okey, yang terakhir sekali kita tengok pada mode. Mode dia ada macam-macam lah. Ada mode beauty, untuk food, untuk panoramic, monochrome, black and white dan sebagainya lah. Kita semua tu kita tak pakai, kita pakai auto je kali ni, okey? Okey, baik. Sekarang ni kalau kita buka kamera, kita tengok dia punya screen tu kosong kan? Tak ada garisan-garisan apa, dia memang kosong saja. Okey, kalau ada telefon yang tak ada tu, saya minta kita set. Kita pergi ke setting, kita cari setting grids. Alright? Setting grids ni bila dia keluar, cuba on setting tu.
Sebenarnya setting itulah yang kita panggilkan setting untuk rule of third. Sekarang ni kalau kita dah buka setting grid tu, tuan-tuan perasan kan ada garisan melintang dan menegak tu. Dua menegak, dua melintang kan. Okey, antara garisan-garisan tu sebenarnya dia ada titik pertemuan tu, ada 4 titik pertemuan. Kalau kita tengok pada slide ni, dia ada merah, 4 titik merah ni. Kita perhatikan itulah sebenarnya kedudukan yang sepatutnya kita letak subjek-subjek kita bila kita nak ambil gambar tu. Baik. Okey, contoh pada kalau kita tengok gambar ni kan, ada titik-titik merah ni. Tengok subjek tu berada kat mana. Dia boleh letak antara 4 titik ni, kita pilih mana kita nak letak. Kemudian kalau kita perasan sebenarnya setiap blok-blok ni dia sebenarnya ada pembahagian ni, ada 3 blok. 3 blok melintang, 3 blok menegak. Okey. Sebenarnya blok-blok tu pun kita boleh buatkan sebagai rule of third lah. Kita boleh letak kita punya subjek-subjek kita dalam blok-blok tu juga. Okey, tengok gambar seterusnya. Kalau tuan-tuan perasan, okey, gambar budak-budak tengah macam ni, tengok tak? Dia punya garisan tu dia berada kat mana? Itu yang kita panggil rule of third, kedudukan subjek tu sebenarnya. Kita nak nampak dia seimbang lah. Kalau boleh dia, orang kata apa, dia 1/3 ataupun 2/3 dalam gambar tu. Dia tak semestinya kita letak subjek tu kat tengah-tengah. Dia boleh letak kat tepi, dekat atas, dekat bawah, right, dekat tengah. Sebab tu yang kita ceritakan pasal rule of third ni. Kita kena pandukan pada titik-titik ni. Okey, seterusnya cuba kita tengok gambar yang seterusnya, gambar dekat pantai ni. Okey, tengok gambar ada seorang lelaki ni duduk atas bot. Kalau boleh tuan-tuan tengok, nampak dia dah bahagi siap-siap dah blok tu. Yang kalau kita tengok pada color orange ni, itulah sebenarnya kedudukan apa subjek yang sepatutnya kita letak lah. Jadi itulah fungsi rule of third ni yang dalam kamera tu. Kalau boleh masa kita shoot tu, kita dah on dah siap-siap grid tu, supaya kita boleh tentukan kedudukan subjek tu. Alright. Seterusnya kita tengok gambar dia tak semestinya gambar tu dekat tepi, dekat point tu. Kita boleh juga letak dekat tengah-tengah tu, tengah-tengah blok ni. Kalau tuan-tuan perasan yang ada orange tu, nampak ada budak-budak yang tengah main air tu, dia letak kat center. Center tu pun sebenarnya dikirakan rule of third, selagi dia tak nampak berceramuk lah dalam tu. Okey, seterusnya kita tengok pada gambar budak yang tengah bakar ni. Tengok kedudukan dia. Kita boleh tengok dia susun macam mana. Belah kanan ni kita tengok ada gambar kampung kan. Lepas tu gambar yang dibuat, yang gambar budak ni kita letakkan sebelah kiri. Alright. Okay, next kita cuba apply dalam bentuk garisan. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni, gambar dekat jambatan ni, garisan tu lah kita panggil leading line. So subjek tu dia berada kat mana? Dekat point yang bawah ni. Alright. Okay, next ini contoh-contoh dia, contoh-contoh gambar rule of third plus dengan line. Okey, gambar ni gambar fogging ni kita letakkan dia sebaris kat tengah semua. Alright, subjek semua kat tengah. Kalau kita perasan saya dah buat blok tu. Tujuan kedua rule of third ni iaitu tujuan untuk grafik. Sebenarnya untuk grafik ni ada macam-macam lah. Ada untuk tujuan kita letak caption, dia nak letak logo ke kan. Macam contoh yang saya bagi ni, saya apply juga rule of third. Kita tengok bila ada tempat kosong tu, kita letak caption dekat bawah tu, tulisan dia ke ataupun logo. Contoh yang kedua ni gambar spek mata kan. Kita perasan kan dia ada space kat tepi tu. Kasut kat bawah ni pun kita bagi space. Itu sebenarnya antara tujuan-tujuan rule of third lah, supaya kita boleh letak caption. Okey, seterusnya saya akan kongsikan mengenai tips. Tips-tips yang saya rasa menarik lah untuk kita hasilkan gambar rule of third kita kan. Kadang-kadang tu bila kita biasa lalu kat tempat tu, tapi kita nampak dia macam biasa je. Cuba kali ni kita cuba pegang kamera kita tu, kita pergi serendah-rendahnya kan. Tempat yang kita lalu hari-hari tu, kali ni kita try angle rendah kan. Kita tengok rendah, ataupun kita boleh try angle daripada tepi, right, ataupun kita boleh close up. Kita explore tempat tu. Kadang-kadang tu kita nampak, kita hari-hari lalu kan, kita tengok benda tu nampak macam tak ada benda kan. Tapi bila kita cuba explore dengan angle low angle, side dia ataupun close up dia ke,
ataupun kita ambil pada atas kan, kita nampak ada uniknya kat gambar tu. Baik. Okey, saya bagi contoh. Kita tengok gambar budak-budak yang tengah main air kan. Kadang bila kita tengok tu sebenarnya biasa je. Tapi bila kita ubah angle, kat situ kita nampak luar biasanya. Tengok contoh yang gambar saya bagi ni, kita buat low angle. Okey, perasan tak? Kita nampak ombak tu kat bawah tu lebih banyak, tu subjek tu kat tengah, lepas tu ada awan sikit. Kan dia akan nampak lebih menarik. Contoh seterusnya tu, kalau kita tengok pada gambar yang kedua ni, sebenarnya ini gambar mata air kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok pada atas tak ada apa pun, sekadar pipe bocor kan. Tapi kalau kita letakkan kamera kita serendah-rendahnya, kalau boleh kita cuba buat sama level dengan air yang mengalir tu, hasil dia lain. Okey, seterusnya pada gambar bangunan. Okey, kita tak semestinya kita ambil gambar kita tegak, kita tengok terus ambil gambar kan. Kita cuba explore kan. Kita ambil angle rendah. Tengok contoh yang saya bagi ni. Saya turunkan kamera saya serendah-rendahnya sampai dekat floor tu. Perasan tak? Okey, tengok gambar tu, kita boleh perasan dekat pada blok yang bawah tu, kamera saya memang betul-betul dekat bawah lantai tu. Kat situ kita nampak dia akan hasilkan perbezaan pada gambar yang kita ambil tu. Okey, seterusnya kita cuba tips. Kita ambil side. Kalau boleh kita cuba kamera kita tu, kita ambil serapat yang mungkin dekat dinding tu. Dekat situ kita akan nampak hasil yang lain. Sebab biasanya kita jalan, kita tengok depan kan. Cuba kali ni kita tengok pada tepi. Kalau tengok pada contoh ni, tengok. Kadang kita pun tak sangka sebenarnya gambar macam ni kita boleh buat pakai phone. Kita boleh main dengan reflection lagi, right? Okey, seterusnya kalau boleh kita cuba dekat lah. Kalau boleh kita close up terus ke subjek kita. Kalau kita nak buat contoh, kita nak ambil gambar bunga kan, kita pergi hampir sedekat yang boleh. Okey, sebab kalau kita tengok kamera kita sekarang ni, kalau kita ambil kamera biasa lah macam saya ni, saya tak boleh pergi sedekat-dekatnya sebab dia ada limit focusing dia tu. Jadi tak apa, kita ambil sedekat yang boleh. Kemudian nanti kita akan belajar macam mana kita nak crop gambar tu supaya dia jadi close up. Dan masa kita crop tu pun kita boleh susun dia punya rule of third dekat situ. Alright. Okey, seterusnya. Okey, contoh yang kedua ni, gambar close up ni kita tengok. Gambar bunga ni, macam ni saya kata tadi kan. Sebenarnya phone saya ni dia tak boleh pergi dekat dah. Ini paling dekat sebenarnya. Bunga tu nampak kecil je. Kalau saya pergi dekat lagi, bunga dia takkan sharp. Dia akan sharp yang belakang tu. Apa yang saya buat? Saya shoot dulu sehampir yang boleh. Kemudian saya edit. Tengok, kalau tuan-tuan tengok, selepas edit dia akan jadi macam mana? Lain kan? Dekat tu kalau kita tengok ada garisan rule of third tu. Masa crop tu pun kita boleh buat teknik rule of third. Okey. Untuk seterusnya saya kongsikan tips framing. Okey, framing ni sebenarnya dia taklah susah mana kan. Kita cuba cari bila contoh kita nak ambil gambar landscape kan, kita cuba framekan dengan pokok-pokok yang ada sekitar tu. Right, pokok ke ataupun kita boleh letak pagar ke kan. Itu semua tu kita boleh buat konsep framing. Cuba tengok contoh yang saya bagi ni. Tengok macam gambar masjid ni, saya gunakan pokok-pokok bunga ni sebagai framing. Sebenarnya framing ni pun memain peranan yang penting. Dia boleh menaikkan nilai tambah kat gambar kita tu. Okey, tengok contoh yang lain. Okey, seterusnya kita buat saya cuba apply satu konsep framing yang agak complicated lah, tapi saja saya nak share kali ni. Kalau kita tengok daripada celah-celah pagar, right, celah-celah pagar ke ataupun celah-celah pohon ke, kadang kita tak perasan tau. Bila kita dekatkan kamera kita kat situ kan, kita boleh nampak hasil dia lain daripada kita tengok daripada mata kasar kita kan. Cuba kita pergi bawa phone kita dekatkan dengan rimbunan-rimbunan pokok tu ke ataupun pagar-pagar ke ataupun shape apa-apa je kan. Kita cuba ambil sedekat yang mungkin. Lepas tu kita letakkan subjek kita kat belakang tu. Kita akan nampak hasil dia. Tapi komposisi pun kena ambil kira lah. Tak ada kita terus shoot, kita tengok juga komposisi gambar tu. Komposisi yang saya ajar tadi lah yang pasal rule of third tu. Okey, baik. Sekarang ni saya akan ceritakan pasal aplikasi syutingan pula. Untuk yang gambar tadi kita dah selesai. Kita letakkan ke tepi ataupun kita simpan dalam storage phone kita. Jangan delete lagi. Sekarang ni kita nak cerita pasal aplikasi syutingan yang kita boleh gunakan untuk kita mengedit gambar-gambar yang kita telah shoot tadi ataupun gambar yang dah ada dalam phone kita kan. Okey, kalau tuan-tuan perasan, bila kita buka kita punya App Store ke atau Play Store ke dan sebagainya, tempat kita nak download apps tu, ada berpuluh-puluh apps suntingan yang ada yang diorang sediakan secara percuma dan berbayar.
terpulang lah pada kita nak pakai yang mana. Kita akan cerita pasal app Snapseed saja hari ni. Sebab apa, bagi saya apps ni mudah. Dan pun lagi satu sebab dia friendly. Kita nak pakai pun tak adalah complicated mana sangat pun. Saya harap anda dah sedia dengan apps ni, ataupun lepas ni nanti anda download lah. Okey. Saya tak nak buang masa, saya terus cerita pasal Snapseed ni. Right. Apabila anda sudah install Snapseed ni, kita buka Snapseed tu, kita perasan tak dia akan keluar satu platform lah, dia kosong saja. Kat tengah-tengah tu dia ada bulat, dia ada lambang tambah tu. Okey, untuk kita nak add gambar, kita cuma tekan saja kat mana-mana dekat dalam tu, tak semestinya dekat logo tambah tu, kat mana-mana skrin dalam ni, kita tekan je, dia akan automatic terus pergi ke kita punya galeri. So dalam galeri tu kita pilihlah gambar mana yang kita nak pakai, kita tekan dan dia terus akan keluar seperti contoh yang dekat slide ni lah. Dia akan keluar macam ni. Kalau tuan-tuan perasan, dia ada bawah dia ada loops, tools, export. Yang loops ni apa yang kita keluarkan tu, itulah dia. Yang kita tengok sekarang tu, itulah loops. Okey. Yang kedua ni tools. Tools ni adalah tempat di mana kita akan guna untuk editing. Kat dalam tools ni lah letaknya untuk kita adjust brightness, kita adjust curve, adjust structure, dia punya white balance, everything semua dalam tu. Untuk export ni adalah untuk kita bila dah siap nanti kita save. Export tu untuk save je lah sebenarnya. Okey, sekarang ni bila kita dah masukkan gambar dalam Snapseed kita ni, sekarang kita pergi ke butang tools tu. Alright, bila kita tekan tools tu, kita akan perasan dia akan keluar banyak tools yang dekat dalam ni. Dia ada tool image, ada detail, ada curve, white balance, crop, dan sebagainya lah. Semua tu ada memainkan peranan masing-masing. Yang cumanya hari ni saya tak nak cerita semua tu. Saya tak nak nampak dia pening. Kita ambil, kalau boleh kita ambil yang betul-betul penting yang kita akan pakai untuk kita apply gambar kita hari ni. Saya akan ceritakan mengenai tool image. Saya akan usik topik ni, tool image, details, curve, cropping dan selective. Yang ni saja. Kalau kita mahir yang ni saja pun sebenarnya kita dah boleh menghasilkan gambar-gambar yang menarik, yang kita nampak lebih profesional lah. Maksudnya lebih nampak trendy sikit lah. Tak adalah gambar kita shoot terus upload kan. So kali ni saya akan ajar yang basic tadi yang saya cakap tadi. Okey, baik. Untuk tools pertama ni saya akan ceritakan pasal kita ambil tool tune image. Kita cuba pakai efek ni dulu. Okey, tuan-tuan klik pada tune image tu, so dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni lah. Kan, perasan? Alright. So kat atas ni kita boleh tolak. Kita tekan pada skrin tu, kita tolak jari kita ke atas. Dia akan keluar macam-macam kan. Ada brightness, ada contrast, ada saturation, ambient, warm, highlight, structure dan shadow dan sebagainya lah. So kita cuba main semua yang dia bagi ni. Macam saya cuba pada brightness dulu. Tuan-tuan tengok Alright, kita naikkan sikit. Kalau gambar tuan-tuan dah cukup bright, tak apa, kita skip je. Ambil yang secondnya ni, kontras. Kita cuba main kontras pula, tambah sikit. Alright. Seterusnya kita tengok pada saturation. Okay, saturation ni fungsi dia untuk menaikkan color. Macam tu juga ambient ni. Tapi ambient ni dia lebih menyeluruh lah. Saturation ni dia macam, dia tak adalah menyeluruh sangat. Tapi ambient ni dia lebih menyeluruh. Kalau tu tuan-tuan boleh cuba tengok hasil dia. Alright. Okay, nampak Okay, highlight ni sebenarnya dia untuk cahaya yang bright lah. Kita boleh kurangkan ataupun tambahkan. Tengok pada mata kita lah. Kalau kita rasa selesa nak cerah, kita cerah. Kalau kita rasa nak gelap, kita gelap. Kita pulang. Kemudian shadow. Shadow ni dia akan cerahkan kawasan-kawasan yang gelap. Kawasan-kawasan yang tak kena cahaya ni lah. Tuan-tuan boleh cuba. Alright, macam saya cuba ni. Nampak? Ada biasa kan? Alright. Seterusnya yang warm. Warm ni dia sebenarnya lebih kepada macam white balance sebenarnya. Kita boleh tolak ke kanan, tolak ke kiri kan, nampak? Bila tolak ke kanan dia akan jadi lebih kuning, bila tolak ke kiri akan jadi lebih biru. Alright, macam saya akan pakai sikit je warm. Alright. Okey, bila dah sudah semua tu, rasa dah sedap mata tu, kita tekan je icon right tu. Maksudnya untuk first tools ni dah settle. Okey, untuk next tool saya akan ceritakan mengenai tools detail. Okey, kita tekan tools tu dia akan keluar. Okey,
Okay, tekan pada tools detail tu. Right. Tuan-tuan tekan screen tu, dia akan keluar kat tengah-tengah tu structure ataupun sharpening. Right. Kita cuba tekan structure tu, kalau tuan-tuan perasan. Okay, cuba tolak ke kanan. Kita akan nampak subjek tu dia lebih detail kan. Nampak dia nampak lagi timbul. So yang bawah ni pula untuk sharpening. Sharpening kalau boleh jangan banyak sangat, sebab dia bila banyak sangat ni dia nampak macam terlalu HD. Kita ambil sikit-sikit je. Ikut sedap mata kita. Structure sikit, sharpening sikit. Right. So gambar kita tu nampak lebih sharp. Kan? Okey, bila dah sudah tu, untuk next tool kita cuba pakai tools selective. Perasan tak yang bulat tu? Kalau tengok kat phone kita sekarang ni ada tool yang bulat tu, dia tulis selective. Okey, tekan yang tu. Apa kegunaan selective ni? Selective ni kita guna dia untuk kita adjust pada satu-satu part je. Bila kita nak brightkan satu-satu part tu, kita tekan kat situ. Jadi tempat tu saja yang akan kita boleh edit. So dia tak kacau tempat lain. Contoh pada slide ni, kalau tuan-tuan tengok saya tekan pada awan tu. Cuba tuan-tuan try satu tempat yang tuan-tuan rasa nak adjust color dia ataupun temperature dia, tekan je tempat tu. Okey, dia akan keluar satu circle tu kan, perasan tak? Alright, meletakkan jari anda kat situ. Right, cuba kembangkan, kecilkan, nampak tak? Kalau kita tekan pada butang putih tu, hanya kawasan putih tu sahaja, dia tak kacau kawasan-kawasan color lain. Dia asingkan siap-siap. Right, contoh macam sekarang ni saya nak cerahkan bahagian awan ni kan. Okay, saya tekan dekat awan tu, saya adjust dia punya brightness dia. Saya nak brightkan lagi ataupun saya nak gelapkan lagi. Ikut kesesuaian pada kita punya taste lah. Kalau kita rasa nak bright, kita bright. Kalau kita nak darker lagi, kita buat darker lagi. Right, lepas tu kita adjust, kita tekan kat situ, tolak ke atas, dia akan keluar B, C, S, S. Perasan tak? Okay, C tu untuk contrast, S tu untuk saturation, S tu untuk structure. Kita boleh cuba empat point yang dia bagi ni. Okay, kita try contrast pula. Alright, nampak? Dia nampak lagi detail. Contoh lagi saturation, kita adjust colour dia, nampak lagi biru sikit. Alright. Okay, yang last ni structure. Structure saya ingat saya tak pakai sebab saya dah buat dah tadi. Tapi boleh cuba tengok. Tak ada apa. Okey. Okey, contohnya sekarang kita dah buat tempat ni. Kita nak buat kat tempat lain pula yang efek color yang sama, temperature yang sama. Kita nak letak kat tempat lain macam gambar ni kan. Saya nak letak dekat awan yang atas masjid ni. Sebab yang saya buat ni dia tak sampai kan. Kalau saya nak buat, saya besarkan lagi bulat ni, saya takut dia ganggu color-color yang lain. So saya kecilkan sikit. Saya nak copy yang ni masuk ke awan yang atas masjid ni. Alright. Kita tekan pada butang tu, dia akan keluar atas tu. Perasan tak? Tools. Gunting, copy tu, ataupun tong sampah tu, ataupun gambar circle tu. Itu circle tu untuk kita edit balik. Macam saya nak copy tu, saya tekan yang butang copy tu, yang gambar yang macam paper double tu kan. Kita tekan situ, pergi ke tempat yang kita nak paste tu, tekan je kat situ. Okey, dia akan keluar gambar note tu. Tekan situ, nampak? Dia terus copy efek yang kita buat tadi ke tempat ini. Tapi kita pun masih lagi boleh adjust. Maksudnya dia tak flat terus. Kita boleh adjust lagi tempat tu kita nak buat. Alright, nampak? Okey, seterusnya saya nak adjust untuk color masjid tu. Okey, saya tekan button bawah tu. Perasan yang bawah sekali ni ada button mata tambah tu. Tekan yang tambah tu. Kita zoom sikit. Kita tekan dekat masjid ni. Nampak? Right. So kita tekan dekat pada button tu. Alright, kita letak kat color mana yang kita nak adjust. Macam saya ni, saya letak dekat color merah kubah masjid ni. Alright, bila kita tekan pada gambar tu, kita besarkan. Nampak? Dia takkan ganggu color-color yang lain. Dia akan ambil highlight merah ni sahaja. Perasan? Okey. Okey, sekarang bila dah tu, saya akan mainkan color kat sini sikit. Alright. Saya adjust sikit kontras dia. Saya nak naik sikit color dia, color merah dia bagi nampak lebih menyerlah. Okey. Okey, sekarang ni kalau saya tu perasan belah kanan ni kan dia ada gambar pokok tu kan. Saya nak bagi pokok tu gelapkan sikit. So kita tekan button plus tu, kita
Kita pergi ke pokok tu. Okey dah Kita tekan. Okay, kita tekan lama-lama kat ikon tu. So kita boleh letak kat mana-mana yang kita nak. Alright, macam saya dah letak dekat pokok tu. Alright, kita boleh adjust. Lepas tu kita adjust lagi. Macam saya nak bagi dia gelap sikit. Saya tolak ke kiri. Alright. Lepas tu kontras dia. Boleh tambah, boleh tolak ikut sedap mata masing-masing. Saturation. Okey, contoh itulah. Okey, kalau rasa dah okey tu, kita tekan right tu. Alright. Nampak hasil dia kan? Lain kan daripada gambar asal tadi. Kalau kita nak comparekan gambar yang kita buat sekarang ni yang dah edit dengan gambar yang belum edit tadi, kita tekan je lama-lama dekat gambar ni. Nampak ni gambar sebelum. Okey, ni gambar selepas. Snapseed ni saya ajar satu lagi tools untuk tools suntingan tulisan. Alright. Tuan-tuan pilih satu gambar rule of third tu. Tekan pada tools. Tuan-tuan perasan tak? Dekat bawah sekali scroll down. Kita akan nampak satu tools text. Huruf T2 tu. T besar tu. Okay, tekan pada text tu. Dia akan keluar. Perasan tak kat bawah tu? Kita tengok ada banyak dia punya template tulisan dia bagi kan. Dia bagi line L1, L2, L3 ni. Itu semua kita punya efek tulisan kita yang kita nak, yang kita boleh pakai lah, yang dia bagi. Macam saya contoh, saya ambil satu. Okey. Dia akan keluar kat skrin ni. Double tap here to change text. So maknanya kita tekan 2 kali, dia keluar bubble tu untuk teks tu, kita type je. Contoh yang ni Masjid Putrajaya. Contoh Okey. Dah sudah tu tekan okey. Nampak dia terus automatik dia susunkan untuk kita. Cuma kita compose je tulisan ni, kita letak kat mana. Kalau kita nak kecilkan, kita tekan kat skrin tu, kita kecilkan. Alright. Nampak, kita tinggal nak compose je tulisan tu. Kita nak letak atas ke, kat bawah ke, kan, kat tepi ni ke. Macam saya tak tepi ni lah, pasal kat awan tu dia kosong kan. Itu salah satu fungsi rule of third juga. Okay, kata kita nak tukar tulisan lain kan, kita nak tukar efek lain. Tekan, kalau kat bawah ni kita perasan ada macam ikon cut tu, cut yang bertindih-tindih tu, tekan kat situ. Kat situ ada macam-macam style. Kita boleh cuba pada awal ni, line 1, L6, H2. Tengok kesesuaian, bergantung kepada kita punya cita rasa. Okay, kalau dah sudah, nak tukar colour, ambil gambar yang macam air tu, water drop tu, tekan kat situ. Yang gambar tu, plate, tekan kat situ, dia akan keluar ni macam colour bar ni, hitam, putih, coklat, merah, orange. Terpulang lah pada kita nak ambil colour mana. Tekan je salah satu colour tu, dia akan keluar tukar colour. Macam saya nak try pakai colour ni. Contoh. Okey, kata dah sesuai, tekan je right. Lepas tu kita mesej lah, kita export, save. Okey, dia akan render. Saya rasa setakat tu saja perkongsian saya pada kali ini. Selamat mencubalah. Terima kasih.